Salam sejahtera, selamat malam to all of you. So, cikgu kenalkan diri dulu. So, most of you cikgu rasa first time. Cikgu rasa tak pernah ada student seramai ni. Okay. So, right. First, mute dulu. Cikgu mute all. Okay. So, another thing yang nak kena buat is sekejap Sekejap. Okay. Ada satu lagi perkara yang kena buat is okay. Okay. Alright. Kelas sekolah clash dengan time cikgu. Okay. Alright, so most of you first time, so thank you for joining the class and the numbers keep coming. So thank you for telling your friend actually for joining the class. Okay. So kita malam ni kita akan cover topik actually yang soalan yang ada dekat sini lah. So soalan-soalan ni sebenarnya kita orang dah discuss. Ada some of your friend dekat sini dah join the class, so kita orang dah discuss some of the question. So hari ni kita akan sambung sikit lah part yang tak sempat cover from the previous class. Hello? Hello, okay, dengar. Okay, so kita akan discuss yang ni. First mute all, cikgu akan mute all. Okay, tapi kalau korang ada nanti hujung korang kalau nak ni boleh. Okay, so dekat sini ni soalan nombor 5. Kita akan bincang kertas 2. So kertas 2 basically ada 8 soalan kat bahagian A and ada bahagian B and bahagian C. Nombor 9, nombor 10 and nombor 11, nombor 12. Okay. Right, siapa yang baru masuk tolong mute dulu. Okay, so ini nombor 5. So nombor 5 ni soalan dia adalah nombor 5, nombor 6 soalan comparison. So please jangan buang markah dekat sini sebab dekat sini markah yang banyak. Banyak kalau paper bahagian A lah. Okay, bahagian A kalau kita ada dia cikgu pecahkan markah dia soalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni bahagian A je. Cikgu cerita bahagian A je dulu. So markah dia bertambah-tambah. So 4 markah, 5, 6, 7, 8, 8, 10, 12. Okay, so kalau nak dapat banyak markah, siapa yang rasa macam dia ambil masa kadang-kadang nak jawab, okay, you take so much time to think and selalu confused, masa tak cukup nak jawab. So focus on the 4 soalan terakhir je dulu. Okay, so contoh macam ni nombor 5. Okay, dia akan bagi 2 gambar. Right. So first kali kita tengok dulu konsep apa. So this one water level in vertical tube before and during the time when the high speed of air flow through the horizontal tube. Okay, ada laju. Okay, yang ini kalau ikutkan prinsip ini bab 3 form 4. Okay, antara 3 prinsip. Okay, Pascal, Archimedes and Bernoulli. Okay, so that one is basically Bernoulli. Ini nota ringkas, simple note. So promote sikit kalau nak dapat, beli dekat website. Okay, so kat website cikgu yang korang register tadi. Okay, so Bernoulli principle. Okay, bila kita kata principle, setiap principle ada syarat. Ada syarat Pascal ke, Archimedes ke, Bernoulli ke, dia ada syarat. Okay, so macam Pascal, sebagai contoh Pascal, syarat dia is the system must be closed. Mesti dalam satu sistem yang tertutup. Syarat dia sistem kena tutup dulu. Kalau tutup, pressure is equally distributed. Tekanan dipindahkan sama. Okay, tekanan dipindahkan sama. Tapi syarat dia mesti sistem tertutup. Okay,
Okay, kalau bernoli, macam soalan yang kita tengah jawab ni, syarat dia mesti bendalih bergerak, bendalih. In English, we call it as fluid. So, fluid ni mewakili liquid or gas. Cecair atau gas. So, cecair atau gas, term lain dia adalah fluid. Okay, so pressure of moving fluid, sebab dia kena gerak dulu. So, tekanan dia berkurang bila laju bertambah. Okay, sebab benda bergerak baru ada laju. Kalau tak gerak, tak ada laju. So, Bernoulli apply bila bergerak. Okay, contoh macam sayap kapal terbang. So, sayap kapal terbang apply Bernoulli principle. Tapi kalau kapal terbang tu parking, tak adalah Bernoulli. Dia ada bila kapal terbang tu start moving. So, bila dia start moving, there's a speed, ada kelajuan, baru ada different pressure. Okay, kalau Archimedes pula, dia minta syarat dia adalah bila terapung. Okay, terapung. Terapung di udara ke, terapung dalam air ke, asal terapung. So, bila dekat sini, okay, kita pergi pada soalan tadi. Okay, what is meant by speed? Okay. So, apa korang punya jawapan? Nak tengok ada tak jawapan yang betul, ada tak jawapan yang korang bagi salah. Okay, so bila tanya speed, apa maksud dia? Okay, so kalau in English, kalau contoh korang buat formula, tak betul tak boleh buat formula. Contohnya buat, okay, tu ada jumpa dah salah tu. Hal laju bagi masa salah. Okay, hal laju bagi masa, perubahan jarak salah. Okay, perubahan jarak salah, hal laju bagi masa salah. Rate of change of distance. Okay, kadar perubahan jarak. Dia yang betul. Okay, kadar perubahan jarak boleh. Okay, kadar perubahan jarak boleh. Rate of change of distance. Okay, kalau buat apa tu? Jarak bagi masa. Jarak bagi masa itu ambil dari formula. Tak boleh. Okay, jarak bagi masa tak boleh. Alright. Rate of change of displacement tak boleh. Yang itu velocity. Okay, cikgu copy sikit mana-mana jawapan yang ada kat sini. Okay, yang ni tak boleh. Ini velocity. Okay. Kadar perubahan jarak masa. Okay, kalau ada kadar perubahan tak payah jarak. Tak payah buat kadar perubahan dengan masa, tak payah. Okay, sekejap ni satu lagi. Jawapan yang sekejap. Mana ke? Okay, ni copy dulu. Copy. Astagfirullahaladzim. Kadar perubahan jarak je. Dengan masa tak payah. Kadar tu dah mewakili perubahan dengan masa. Okay, rate of change of distance per unit time. Okay, yang ni pun sama. Rate of change of distance dah cukup. Tak payah per unit time. Rate tu dah mewakili over time. Okay, dah mewakili over time. So, benda-benda yang ada time kat bawah, korang boleh guna perkataan rate of change. Contoh acceleration V over T. V minus U over T. So, rate of change, sebab ada T bawah ni, rate of change of yang kat atas, velocity. Okay, contoh lain, impulsive force, MV minus MU over T. So, ada T kat bawah. Okay, T kat bawah. So, bila ada T kat bawah, boleh guna perkataan kadar perubahan. Kadar perubahan apa? Kadar perubahan atas. So, atas ni MV ni apa? Momentum. Kadar perubahan momentum. Formula memang tak boleh guna ke? Tak boleh. Ada kawan request masuk. Yes. Kejap. Okay, cikgu dah admit. Dia ambil masa. Okay, dia ambil masa. Dia nak masuk tu ambil masa. Okay, lagi. Bukan boleh ke guna formula? Tak boleh, cik adik weh. Ada benda yang boleh guna formula. Contoh, momentum. Momentum hasil darab jisim dan hal laju. Product of mass times velocity. Yang tu boleh. Yang lain tak boleh. Okey. Ada lagi? Okey, so cikgu boleh guna formula ke? Cikgu dah jawab. Formula kalau boleh elakkan lah. Elakkan. Kalau contoh nak guna formula, jangan nampak sangat. Contoh contohnya jarak yang dilalui oleh objek per masa pergerakannya. Yang tu tak nampak. Boleh. Okey, macam tu boleh.
Okay, jarak yang dilalui oleh objek per masa pergerakannya. Yang tu boleh. Tu dia terima lagi. Jangan ambil jarak per masa. Jarak bahagi masa. Tu tak boleh. Okay. Kalau pressure boleh kan cikgu? Tak gemuk. Ya Allah. Baru masuk, mute dulu. Macam-macam nama ada kan malam ni? Dolah ada. Okay. Okay, untuk impulse, guna formula boleh ke? Okay, impulse ada maksud dia. Daya impulse ada maksud dia. Tak boleh. So, kalau impulse perubahan momentum. Okay, impulse perubahan momentum. Dengar Impulse change in momentum. Kalau daya impulse, rate of change of momentum. Kadar perubahan momentum. Sebab daya impulse, ni daya impulse ada masa. So, ni kadar perubahan. Kadar perubahan momentum. Kalau impas saja FT ataupun MVMU. MVMU. MV minus MU. So ini perubahan momentum. Tak ada perkataan kadar. Okey. So bawah banding. Okey, banding. Macam mana nak jawab soalan perbandingan? Selalu yang ini boleh pakai simbol, cuma digalakkan kalau nak pakai simbol, don't do something like this. Contohnya bandingkan diameter tube melintang A and B. Okey. Bahagian A dengan bahagian B. Okey, tube melintang tu bandingkan A dengan B. So melintang yang ni melintang. Okey, bandingkan tube melintang A dengan B. So pertama dia suruh bandingkan diameter. So kalau ikutkan, kalau buat A, okey, lebih besar dari B. Okay, tapi kalau boleh, jangan buat AB macam ni. Bubuh dia punya perkataan. Contohnya AB tu beza dia adalah dia punya diameter. So bandingkan diameter. So tulis dulu dia punya quantity physics tu. Diameter A lebih besar dari B. Macam tu boleh. Okay. Alright. So cikgu simpan soalan ni kejap. Ada soalan tanya pasal daya impuls. Ni cikgu simpan dulu. Sekejap lagi cikgu jawab. Okay. Cikgu apa beza daya impuls dan impuls. Okay, so compare the speed. Compare speed AB, compare pressure. Okay. So Bernoulli dia kata laju bertambah, tekanan berkurang. Okay, kalau untuk cerita Bernoulli dia mesti ada empat perkara ataupun 4 ayat lah. Ruang ni besar, so bila udara masuk kat sini, ruang ni besar, lajunya rendah. Okay, dekat bahagian A, laju dia rendah. Bahagian B, it will move with higher speed. Okay, so tu ayat pertama. Ayat pertama cerita speed. Kalau katalah dia suruh terangkan. Okay, cerita pasal laju dulu. Kedua, cerita tulis ni dulu. Based on Bernoulli Principle. Eja kena betul tau. B-E-R-N-O-U. Double L. I. Okay, Bernoulli. Okay, berdasarkan prinsip Bernoulli, based on Bernoulli Principle, when speed. Guys. Irfan Imran. Ada Alip lah. Ya, terima kasih. Nuri. Memang tak ada. Al-Mazhar. Semua mohon bersabar. Sabar. Nuri, relax please. Dari mana semua ni? Banting. Senjon. Cila. Gila Aslan. Sumpah memekau. Diam tu. Tak elok mencarut. Nuri. Mansi. Hello, test. Okay, cikgu tak boleh dengar.
Terlampau ramai ke? Tak lah. Sebab yang Bukan sebab ramai ni cikgu rasa sebab cikgu punya. Okay. So sorry. Alright. So tolong mutekan diri masing-masing. Macam tak biasa pula kan. Mutekan diri masing-masing. Okay. Mutekan diri masing-masing. Right. 308, ya Allah. Terima kasih pada 308 orang. Korang hantar dekat grup sekolah ke apa ni? Okay, so cikgu sambung balik. Bismillahirrahmanirrahim. Rekod tak? Okay, rekod. Okay, so pertama cerita laju. Tu biasalah tu dugaan kan, sekejap-sekejap hilang. Okay, cerita laju. Kedua, based on Bernoulli principle, kita bagi tahu tekanan kalau laju rendah, tekanan dia tinggi. Okay, kalau laju dia tinggi, tekanan dia lebih rendah. Okay, pressure is low. So, apa yang berlaku? Kita nak banding dengan tekanan apa? Kita banding kat luar ni ada tekanan atmosfera. Okay, tekanan atmosfera. So, bila tekanan bahagian A, dia bergerak perlahan, tekanan dia tinggi, maknanya tekanan udara tu, tekanan udara yang melalui tube is higher than the atmospheric pressure. So dia tak benarkan, atmosferik ni akan tolak liquid ni naik, tapi sebab atas ni tekanan dia tinggi, so dia tak benarkan that liquid naik, so liquid dia naik rendah je. Okay, liquid dia naik rendah je. Right. Okay. Kalau dekat chat, kalau boleh korang, yes betul, kalau dekat chat tu kita keep untuk benda-benda penting dulu, okay? So for the time being, sampai dia stable. Dia sebab ni orang keep masuk. So dia belum betul stable because dia keep masuk. Okay, so dekat tengah pula, because pressure at B, pressure dia rendah, so pressure atmospheric yang menolak air ni tinggi, so air naik paling tinggi ke atas. Okay, and bila dia masuk balik ke kawasan C, kawasan yang besar, so dia jadi sempit balik. So sempit balik, dia punya air naik, tapi in between in between. So dia jadi sini. Macam tu. Itulah yang dia lukis dekat belah gambar 5.2. Korang boleh nampak yang bahagian A ni paling rendah, B ni paling tinggi, C tu rendah balik. Tapi taklah serendah A. Dia rendah tapi rendah sikit. Hello? Which one tak jelas? Sekejap. First, korang nampak ke cikgu punya share screen? Tu yang penting. Praveen, if you can ni lebih. Nampak you, nampak. Time cikgu explain gambar tak jelas. Okay, so sekarang ni macam ni. Dekat bahagian A, udara bergerak dekat tube atas. Okay, udara bergerak kat tube atas. So Bernoulli kata kalau tube tu besar, so Bernoulli kata laju dia rendah lah. So dekat bahagian A, you have smaller speed, lower speed. So pressure dekat A tinggi. Okay, higher pressure. Dekat A tu akan ada higher pressure. So dekat atas ni air, udara. Pressure of air lagi besar berbanding pressure atmospheric yang akan tolak liquid ni naik. So if you do comparison, pressure of air ke atas tinggi, pressure atmospheric lebih rendah. So air tu tak bagi air tu naik sebab pressure ke atas tu tinggi. Okay, tapi bila pergi dekat B, higher speed, low pressure. Bernoulli kata higher speed, low pressure. So bila low pressure, pressure atas ni low, that's why liquid ni naik. Cikgu, kalau tube tu ke bawah pula, level air macam mana? Okay, good question. Kalau yang gerak dia air macam mana? Kalau yang gerak dia air, still same concept. Okay, yang ni yang geraknya udara. Okay, kata kita buat yang gerak dia air. Okay, so kali ni yang gerak dia air. Okay, air bergerak. Okay, so nak buat air tebal sikit lah. Air gerak. Okay, so ada air. So yang penting air dia kena gerak. Kalau air tak bergerak, tak boleh apply Bernoulli. Air bergerak. So air bergerak, ruang ni besar. So air bergerak with lower speed. Based on Bernoulli, pressure will be high.
So apa jadi dekat air, atas ni terbuka, atmosferik, tekanan atmosfera. So air ada tekanan yang tinggi, air naik atas. Okay, air naik atas. Okay, air naik atas. Okay, macam tu. So bila dia pergi kat tengah pula, air masuk ruang yang sempit. So that water will flow with higher speed, but it will have low pressure. So dia ada low pressure, dia tak boleh naik atas, dia pergi bawah, dekat bawah. Okay, tapi bila dia pergi dekat hujung, ruang dia besar balik. So speed dia rendah balik, lower speed. Now pressure dia tinggi balik. Tapi dia tak adalah setinggi awal-awal dekat A. So dia akan naik tapi in between A and B. So level dia akan jadi macam tu. B paling rendah, A paling tinggi, C tu sentiasa in between. Right, clear? For the question of water moving. Right. Itu soalan kawan korang tadi, Bella. Okay, dapat Bella? Okay, so it's still bila Bernoulli, even in application pun, you punya cerita is speed, Bernoulli and pressure. And what happened? Okay, cikgu kenapa C is in between? Oh, kenapa C is in between? Sebab tadi dia dah bergerak laju. So bila dia dah bergerak laju, and then dia masuk tempat sempit, dia jadi perlahan balik. Tapi taklah seperlahan waktu mula-mula dia masuk. Maknanya the velocity tak adalah perlahan macam dekat A. Dia lebih perlahan daripada B sahaja. Kalau ikut laju, maksudnya kalau compare laju, paling laju dekat B. Kedua, laju dekat C. Okay, kedua laju dekat C and paling perlahan dekat A lah. So lalu kawasan sempit, laju udara ke laju. Okay, yang dalam kes ni yang bergeraknya air. Okay, yang gambar tube ni yang bergeraknya air. So laju air lah. Tapi yang kita tengah soalan ni kita tengah jawab, yang bergeraknya adalah air, udara. Okay, udara yang bergerak. Ini bukan air tau, ni air, udara. Sayang weh, udara. Ni masalah juga ni. Udara. Okay, udara lalu kawasan sempit pun sama. Dia bergerak laju. So is this concept of water moving fast has a low pressure. How does this apply to water jet? Or even when you put your thumb over her hose, making the hole smaller and increase the pressure. Increase the pressure, does it make the water flow faster? Oh, okay. Ni sekarang cikgu jawab soalan ni. Okay, good question. Tapi itulah, korang ni good question semua letak kat private. Cuba chat dekat semua. Okay. So, ni soalan KSA. Sekejap Korang ni tak baik. Orang tanya soalan tu. Okay, soalan, good question. Okay. So soalan dia is okay. Ni soalan dia. Okay. So okay. Yes, hormat soalan orang. Okay, contoh macam ni. Katalah cikgu ada basin. And ada 2 boat. Oh lah tu. Okay. Lepas tu korang ada pipe. And then korang pegang pipe tu. Macam mana aku nak buat lukis tangan. Ni tangan. Boleh lah tu. Okay. Tangan. Lepas tu korang punya ibu jari picit ni. So apa jadi dekat air? Air bergerak laju. Okay, air bergerak laju. Air bergerak with higher speed. Okay, sebab bila sempit, air bergerak with higher speed. So bila kita picit kat sini, kawasan antara 2 boat ni, boat 1 dengan boat 2, boat mainan boat mainan. Okay. So pressure dia akan jadi rendah. Based on Bernoulli principle, pressure between the 2 boat will be lower. So apa jadi dekat boat ni?
Kalau tengah-tengah ni kawasan pressure rendah, bahagian tepi ni pressure tinggi, bahagian tepi ni pressure tinggi, compact kepada yang tengah. Sebab tengah ada higher speed, tepi ni tak ada speed. So apa jadi dekat boat ni? Boat akan tertarik. Dia akan attract towards each other. Okay, so dia akan tertarik ke satu sama lain. Kalau konsep lain, contohnya orang bawa motor. Bawa motor laju-laju, bawa motor laju ni sebelah lori. Bawa motor laju sebelah lori. Okay, motor. Macam mana aku nak bikin motor entah. Tayar motor. Ni tangan dia, handle motor. Ni dari belakang faham kan? Okay, cikgu tahu lukisan cikgu mesti korang fahamnya. Ini lori. Lori, nombor plate lori. Macam itulah lebih kurang. So motor ni bergerak laju. Okay, motor bergerak laju. So bila motor bergerak laju apa jadi? Kawasan antara motor dengan lori bergerak laju based on Bernoulli principle, pressure between these two will be low. So apa jadi dekat lori? Pressure dekat sini akan lebih tinggi. So motor tu akan rasa seperti disedut masuk ke bawah lori. Okay, so dia akan rasa goyang. Right. That's also because of Bernoulli. Okay. So kalau Bernoulli sentiasa cerita speed dulu and then kemudian korang akan cerita so high pressure region replace low pressure region, just why they attracting. Biasa essay bagi berapa point untuk macam ni? 4 point. Okay, 4 point. Kalau disuruh cerita 4 point. Contoh yang macam gambar boat tadi, tu 4 markah. Okay, so compare speed. Speed A sebab besar rendah daripada B. Compare pressure. Tekanan pressure A lebih tinggi daripada B. Tekanan udara pressure of air. Cikgu, kenapa pressure sebelah kiri motor low? Pressure sebelah kiri motor. Pressure sebelah kiri motor high. Okay, pressure sebelah kiri motor high. Okay, cikgu saya tak nampak. Cikgu. Ya? Yeah? Cikgu. Yep. Yes. Ada orang kat waiting room lagi, cikgu. Ada orang kat waiting room. Dia so accept dia balik. Okay, kejap. Dia keluar tiba-tiba. Oh, okay. Thank you, Wan. Asal ada nama cikgu tu? Cikgu pun masuk, cikgu pun komen. Sir, how to prevent motorcycle stuck under the lorry? Senang je. Jangan bawa sebelah lori. Bawa jauh daripada lori. Jangan rapat-rapat dengan lori. Because based on Bernoulli principle, korang akan ditarik. Okay, same thing dengan train LRT. Dia buat line kuning. So kenapa tak boleh berdiri dekat line kuning? Same principle, Bernoulli. Bila train gerak laju, you duduk dekat depan line kuning. So higher speed, between you and the train will have low pressure. So akan rasa tertarik kepada train. Okay. So bukan hantu tolak. Tak ada hantu tolak. It is because of Bernoulli. So jangan rapat-rapat lah. Boleh tapi jangan rapat-rapat. So that's how you avoid. Okay. So maknanya kalau kata keluar, hantu di LRT padahal dia duduk dekat line kuning. Tu maksudnya dulu dia tak belajar physics. Okay. So based on the answer, state relationship. Kalau soalan relationship, cara dia adalah buat hypothesis. Okay, cara jawab dia adalah hypothesis. So semakin. So what is the relationship between speed and air pressure? So boleh buat semakin bertambah laju udara, semakin rendah tekanan udara. Okay, tekanan udara. Alright. 308, 309. Okay, thank you korang yang join. Semakin bertambah laju udara, semakin rendah. Oh ya. Yeah. Typo. Rendah tekanan udara. Okay. The higher the speed, the lower the air pressure, boleh.
Can we write velocity is inversely proportional to pressure? Okay, kalau ini ada kawan tanya, can we write velocity inversely proportional to pressure? Kalau soalan macam ni, kalau boleh elakkan sebab tak ada graf. Kalau yang korang buat inversely proportional, directly proportional is yang ada graf. Okay, yang ada graf. Yang ada graf boleh. Kalau macam ni elakkan. So soalan hubungan, korang jawab cara jawab hipotesis. Semakin jika maka apa lagi jika as this increase, this one increase or this one decrease. Okay. Kalau buat inversely proportional pun boleh kan cikgu? Tak boleh. Inversely proportional pun tak boleh sebab tak ada graf. Okay, sebab tak ada graf. Okay, apa lagi? MV/RV tak kisah mana-mana dulu ke? Okay, kisah. MV/RV dia kisah. Maksudnya dekat sini korang kena tulis laju dulu baru cerita tekanan. Okey, laju dulu cerita tekanan. Sebab laju mempengaruhi tekanan, bukan tekanan mempengaruhi laju. Laju mempengaruhi tekanan. The speed affect the pressure. So speed dulu before pressure. Okay, so you need to put MV before RV. Tu memang cara jawab kertas 2. MV before RV. So make sure you know what is the MV, manipulated variable, and which one is the responding variable. Okay, cikgu macam nak beza guna hal laju atau laju? Laju kuantiti skala, laju tak ada arah. So untuk Bernoulli kita kira laju. Maksudnya tak kisahlah udara tu gerak ke kiri ke, udara tu gerak ke kanan ke, semakin bertambah laju. That's why dia guna speed. Okay, speed. Dia tak kata the higher the velocity. Tak. Dia kata the higher the speed. Bermaksud udara tu gerak kiri, kanan ke, atas, bawah ke, higher speed semakin bertambah laju, semakin berkurang tekanan, lower pressure. Okay. Ada lagi soalan? Tu beza. Kalau velocity, hal laju ada arah. So in this case term dia speed. Sebab tu term dia speed. You use speed. Okay, height of water level. So dia suruh compare the speed with height of water level. Okay, so higher speed, ikut gambar. So dia suruh tengok 5.2, tengok gambar. So mana yang ada higher speed? Dekat B ni tadi. Okay, higher speed, water level dia pun high. Okay. So kalau tak nak pakai semakin, boleh pakai as speed of air increase, the height of water level increase. Apabila laju bertambah, tinggi turus air pun bertambah. Okay. Oh, V is for velocity. I thought volume. Oh, velocity. Sorry, V is velocity. Volume V besar. Okay, V besar is volume, V kecil is velocity. Name the principal. Tolong jangan salah nama. BERNOULLI. Salah satu contohnya tak ada L. Dia tak ada, alah cikgu satu huruf je. Tak ada, nama orang. Cuba orang ejen nama kau salah. Marah juga. Masalah Bernoulli dah mati, tak boleh nak marah. Tapi bila nama ejen nama mesti betul. Bernoulli. Okay, Pascal selalunya tak ada masalah lah nak eja. Archimedes. ARCHIMEDES. Kalau Pascal jangan tulis nama movie pula. PASKAL. Yang ni salah. Ni movie. Yang betul PASCAL. Okay. Pascal principle. Okay, state one application dekat korang punya. Kat mana kita pakai? So ni pakai dekat Bunsen burner. Bunsen burner, penunu Bunsen, sayap kapal terbang, yes, boleh. Okay. Sayap kereta lumba Formula 1, yes, boleh. Okay, spoiler untuk F1, spoiler for F1 car pun boleh juga. Penyembur racun serangga, yes, boleh. Penyembur racun serangga, perfume, okay, perfume, yes, pun boleh juga. Bola pingpong tak boleh. Okay, boat, sailboat boleh, sailboat yang perahu layar. Perahu layar tu pakai Bernoulli. Okay, perahu layar. Cikgu explain pasal penunu Bunsen.
Okay, penunuh Bunsen, alright. Bumbung terangkat, okay. Bumbung terangkat bukan aplikasi, itu kemalangan. Tu malang tidak berbau, so tak boleh tulis. Okay. So, Bunsen benar. Bumbung terangkat good juga tu, bumbung terangkat. Dia aplikasi tau, aplikasi. Bukan malang tidak berbau. Kalau macam tu baik kau tulis motor masuk bawah lori, kan. Orang jatuh kat train, tu semua, itu bukan benda yang nak berlaku. Kita tak nak aplikasi dia. Okay, Bunsen benar macam ni. So dalam ni ada gas. Lepas tu ada lubang. So untuk berlaku pembakaran korang perlu apa? Korang perlukan oksigen. Okay, korang perlukan oksigen. So macam mana nak ada oksigen? So bila gas bergerak laju kat tengah ni, cikgu buat warna biru lah. So gas bergerak laju kat tengah ni, so move with higher speed. Based on Bernoulli principle, the pressure of the gas will be lower. Pressure of the gas. So dekat lubang ni bila pressure dia low, so air from the outside, okay, udara dekat dalam boleh masuk and mix with the gas. Campur dengan gas and produce a flame. Okay, produce a flame. Okay. So itu dia punya ni. Okay, kereta F1 dia bentuk terbalik, aerofoil tapi bentuk terbalik. So bila contoh kereta F1. Lebih kurang lah. Okay, so kereta F1 gerak ke depan. So yang penting udara. Okay, so udara dari ni gerak ke belakang. So the comparison between these two bahagian, dua bahagian ni. Okay, bawah ni akan ada higher speed. Based on Bernoulli principle, pressure is high, pressure is low. So atas compare laju atas ni lebih perlahan dari bawah. Okay, lower speed. You will have higher pressure on the top. So the difference in pressure produce a force that make sure the car remain on the road. Okay. Okay. Cikgu maaf, sama ke hukum Bernoulli? Oh, kat sini ada kesalahan. Hukum, tak boleh guna hukum. Prinsip. Apa beza hukum dengan prinsip? Okay. Kat sini semua prinsip. Prinsip Pascal, prinsip Archimedes, prinsip Bernoulli. Pascal, Archimedes and Bernoulli principle. So bila principle dia ada syarat. Kalau principle dia ada syarat. Kalau law, hukum tak ada syarat. Contoh gas law. Asalkan dia gas, you will apply the law. Okay. Asalkan dia gas, you apply the law. Tapi kalau prinsip ada syarat baru boleh apply. Contoh Bernoulli. Okay. Kereta F1. Kereta F1 belum bergerak. Tak ada kelajuan. So tak ada kelajuan, there's no Bernoulli principle. Kapal terbang, parking. Tak ada pergerakan. Okay. Tak ada pergerakan, there's no Bernoulli principle. So kena faham kat situ. Okay. Cikgu tak faham lah yang cikgu lukis F1 tu. Okay. Takkan aku nak lukis F1 tu betul. Lukislah F1. Kan dia ada tepi ni, kat depan ni. Lepas tu dia punya atas ni. Okay, bentuk dia gitu. So kereta F1 gerak ke depan. Okay. Kereta F1 tu aerodynamic. Okay. What is meant by aerodynamic? Okay. Apa maksud aerodynamic? Okay. Ini pandangan sisi, yes, pandangan sisi. Okay, aerodynamic, pertama, dynamic is movement, pergerakan. Aero tu kira udara, pergerakan udara. So, bila kata aerodynamic, maksudnya macam mana bentuk yang memudahkan udara bergerak. Okay, so that's why bentuk aerofoil, okay, bentuk ni aerofoil. Tapi bentuk F1 dia tak panggil bentuk aerofoil. Bentuk aerofoil macam ni. Sayap kapal terbang pun macam ni. Ni bentuk aerofoil. Okay. Memberi kesan aerodynamic. So memudahkan udara bergerak. And then they create pressure. Okay. So ini aerodynamic. Streamline. Sekejap apa ni? Cikgu, but for F1 car, if pressure on the top is higher, won't the F1 car be heavier, then it will move slowly, right? But the main purpose is to move faster. Okay. So
the main purpose of F1 is not to move faster. Moving faster and safer. Selamat. So dia masih boleh bergerak laju. Okay, dia masih boleh bergerak laju. Kereta F1 boleh bergerak around 300 something to almost to 400 km per hour. Kata 380 km per hour. Tu dah laju dah tu. Okay. So dia tak boleh capai speed of sound pun. Tak boleh capai kelajuan bunyi pun. Sebab kelajuan bunyi 350 meter per second. So kita just dia nak laju, tapi kita nak make sure dia selamat. So make sure dia stay kat atas jalan. Okay, apa jadi kalau kata kereta F1 ni, cikgu terbalik kan? Okay, kereta F1 ni kita terbalik kan? Apa jadi? Dia terbang macam kapal terbang. Sebab kapal terbang, nak terbang pun, dia perlu capai around 300 km per hour. Baru dia boleh terangkat. Sebab tu kalau korang nak naik kapal terbang, dia akan tunggu lane panjang, dia beratur dulu, and then dia akan speed up, baru dia terbang. Mana ada kapal terbang, okay kita akan take off. Okay kita nak melepas slow. Tak ada. Dia kena capai certain speed. At certain speed, they will feel a different in pressure. At certain speed. Kalau perlahan, kita tak rasa. Okay, contoh macam ni lah. Reboot. Okay, reboot. So angin reboot. Kalau angin biasa petang-petang, bumbung tak terbang. Tapi bila angin reboot, air move with certain speed, with higher speed, that creates different pressure, hasilkan tekanan yang berbeza, waktu tu baru bumbung terbang. Okay. Alright. Okay. So, understand sir? Okay. Thank you. Kalau kapal layar aerofoil ke aerodinamik? Okay. Kapal layar bentuk dia, okay, contoh macam mana aku nak buat kapal layar pula ni. Korang ni memang nak tanya Bernoulli je ke? Oh, okay. Memang kita bincang Bernoulli je malam ni. Okay, tak apa. Janji korang faham. Ni kapal layar. Okay, yang tanya tadi streamline. What is streamline? Streamline bentuk ni. Ni bentuk depan kapal. Ni pandangan atas pandangan atas kapal. Bentuk depan macam ni streamline. Okay, streamline ni kalau tujuan buat streamline ni supaya kita boleh orang kata apa? Melawan tekanan air. Sebab tu kapal, kalau untuk bentuk kapal muncung macam ni. Mana ada kapal petak menghentam dengan air, dia berlawan dengan air. So dia tak akan boleh, dia susah nak bergerak. So kita buat ini streamline. This is streamline. So bila kita streamline, kita boleh menentang the water pressure. So kita boleh lepas lah ke depan, boleh gerak ke depan. Okay, so kapal layar, katalah ni tiang dia, dia punya ni. Okay, bentuk dia macam tu. Okay, kapal layar dia macam ni je. Dia yang penting orang yang berdiri dekat atas ni, dia kena kuat, dia kena pegang ni, dia kena pegang sebelah lagi, and dia yang bengkokkan. Okay, dia akan bengkokkan, dia tunggu angin. So main kapal layar bila ada angin, so tunggu angin and then dia bengkokkan ikut arah angin supaya bentuk tu jadi bentuk aerofoil. Then baru dia boleh move. So kalau sedut straw, Bernoulli principle juga ke sedut straw? Sedut straw, yes, kita boleh kata Bernoulli sebab lalu straw tu kita sedut higher speed. So dalam straw tu low pressure. So barulah air tu, atmospheric pressure tolak air masuk dalam straw. Okay, boleh kata Bernoulli, yes, boleh. Streamline, bahasa Melayu larus, yes, larus. Okay, thank you. Bahasa Melayu larus. Macam ikan, yes, ikan streamline, larus. Okay. Alright. Wah, korang jangan keluar lagi Ni cikgu rasa cikgu punya ramai juga ni. First time. Teringin ambil gambar. Okay, so yang ni pula adalah, sekali lagi, ini Bernoulli juga. Tapi kali ni kita tengok gambar kapal terbang. Okay, so ni ada sayap kapal terbang. Okay ni sayap kapal terbang ni bentuk aerofoil. Sayap kapal terbang aerofoil. And then ini bahagian C. So bila bahagian C akan ada kira-kira. Okay, bahagian C akan ada kira-kira. So tips dia kalau korang nak jawab bahagian C, between 11 and 12, tengok dulu dia punya soalan kira-kira. Boleh jawab ke tak boleh jawab? Okay, kalau boleh jawab, ambil yang tu. Contohnya nombor 11 mesti form 4. Soalan nombor 12 will always any topic from form 5. Dia akan ada kira-kira 5 markah. Okay, 11 atau 12 akan ada kira-kira 5 markah. So your job is to make sure soalan kira-kira mana yang korang boleh jawab.
Sebab kalau tak boleh jawab, we lost 5 marks. Confirm hilang 5. Melainkan korang dah skor kat depan, dah 95 markah, memang nak hilang 5, boleh lah. Ambil lah yang korang tak boleh jawab tu. Okay. Kalau aerodynamic, aerodynamic is macam nak cakap, aerodynamic tu dia punya memudahkan dia macam ni lah. Kalau bentuk aerofoil memberi kesan aerodynamic. Macam tu. Okay. Aerofoil memberi kesan aerodynamic. Okay, cikgu apa tak ada harapan cikgu? Apa yang tak ada harapan? Sekejap, cikgu tak sempat baca semua. Tak ada harapan. Apa yang tak ada harapan ni? Okay, aerofoil memberi kesan aerodynamic. Cikgu sebenarnya apa beza soalan B dengan C? Macam sama je. Tak sama guys. Okay, tak sama. Bahagian C, dia ada 20 markah. Tapi bahagian C ni dia macam soalan nombor 8 bahagian A. Maksudnya dia akan bagi korang pilihan. Okay, dia akan bagi korang pilihan. So, korang kena ambil mana pilihan yang paling tepat. And bahagian C je ada kira-kira. Bahagian B tak ada. Okay, bahagian B tak ada kira-kira. B tak ada kira-kira. Alright. So, B pun pilih satu, C pun pilih satu. Bahagian B, korang akan pilih nombor 9 atau nombor 10. Soalan nombor 9 ni topik form 4. Soalan nombor 10 ni topik form 5. So, bahagian B, dia punya essay 10 markah adalah modified. Okay. And modify ni sama macam bahagian A, soalan nombor 7. Modify. Bahagian A nombor 7 pun modify. Kalau bahagian C, korang kena choose, kena pilih mana pilihan yang terbaik. Sama macam soalan nombor 8A dan beza dia akan ada 5 markah soalan kira-kira. Okay. The whole paper 2, markah kira-kira, the whole paper 2 selalunya antara 16, okay, 16, kalau paling banyak pun 18 markah. From the whole marks. Maksudnya daripada 100 markah, 16 ke 18 markah adalah kira-kira. So kalau siapa yang seram kira-kira, anggapan korang tak jawab langsung kira-kira. Asal kira-kira dia tak nak jawab. Tahu pun tak nak jawab. Memang saja tak nak jawab. Kira-kira dia tak nak jawab. So still masih boleh dapat. Kalau tolak dengan 18 jadi berapa? So 100 tolak 18, korang masih ada peluang untuk dapat 82 markah lagi. Masih ada 82 markah lagi. So janganlah takut sangat dengan kira-kira. Sebab bukan semua bahagian ada kira-kira. So bahagian C je ada kira-kira. Okay, bahagian C sahaja kira-kira. Bahagian B tak ada. Bahagian B tak ada. So bila ni bahagian C, kita tengok macam cakap dia, tengok kira-kira dia. Boleh jawab ke tak boleh jawab? Cikgu, tapi Bernoulli tak ada formula. Memang Bernoulli tak ada formula. Tapi kita tengok dulu. Okay, name the shape of cross-sectional area. Ni bentuk dia apa? Bentuk dia aerofoil. Okay, aerofoil. Bentuk dia tu nama bentuk aerofoil. Okay, so dia kata the aircraft obtain its lift, daya angkat, okay, disebabkan ada perbezaan tekanan di antara bahagian atas dengan bahagian bawah. Okay, terangkan bagaimana perbezaan tekanan ini terhasil. Alright. So, what is your opinion? Nak jawab macam ni. Cikgu baru bagi idea dia tadi. Kalau Bernoulli nak start dengan apa? Tips dia. Nombor 1, Bernoulli, cerita laju. Kedua, cerita Bernoulli. Tulis dulu, berdasarkan prinsip Bernoulli. Ni penting. Okay, nombor 2. Nombor 3 baru cerita pasal tekanan. Apa perusai pula tu? Pressure. Cerita pasal tekanan. Nombor 4, kita cerita perbezaan tekanan. Okay, perbezaan tekanan menyebabkan apa yang jadi? Apa yang jadi? Okay, contoh tadi kita bincang soalan tadi F1 tadi. So pertama, laju di bahagian bawah, bentuk aerofoil, laju berbanding bahagian atas. Okay, tinggi berbanding bahagian atas. Okay, the speed of the air at the bottom of the shape is higher than the top. Laju.
Kedua, based on Bernoulli principle. Berdasarkan prinsip Bernoulli, the pressure of air, tekanan udara rendah di bahagian bawah. Okay, nombor 1, tinggi di bahagian atas. Nombor 4, the pressure difference, perbezaan tekanan menyebabkan kereta F1 boleh kekal di atas jalan raya. Right. So apa-apa je. Kalau contoh yang macam bot tadi pun sama. Bot tadi, apabila pipe air ditekan, laju air di antara dua bot tinggi. Laju dulu. So, nombor 2, berdasarkan prinsip Bernoulli. Prinsip bukan hukum. Prinsip Bernoulli. Sebab cikgu bagi tahu tadi, prinsip ada syarat. Hukum tak ada. Berdasarkan prinsip Bernoulli. Tekanan di antara dua bot rendah berbanding tekanan di bahagian sisi bot. Perbezaan tekanan menyebabkan bot bergerak mendekati satu sama lain. 4 cerita. Still 4. So soalan ni cerita aeroplane. Cerita dia sama. So kita cerita laju. Malas lah nak ni. Rasa nak type pula. So kita type dulu. Laju udara. Tak keluar pula. Type besar-besar orang kata marah kan. Laju udara di bahagian atas sayap. Kena cerita apa dulu? Apabila kapal terbang bergerak lah. Apabila kapal terbang bergerak. Sebab selagi dia tak bergerak tak ada Bernoulli. Laju udara di bahagian atas sayap lebih tinggi berbanding bahagian bawah sayap. Ayat nombor 2. Berdasarkan prinsip Bernoulli. Eja kena betul, Bernoulli. Tak ada huruf besar tak apa. Berdasarkan prinsip Bernoulli. Ayat nombor 3. Tekanan di bahagian atas sayap lebih tinggi. Lebih rendah berbanding bawah. And then tekanan di bahagian atas sayap lebih rendah di bahagian bawah. Perbezaan tekanan. Perbezaan tekanan menghasilkan daya angkat. Dah. The pressure difference produce a lifting force. The pressure difference produce a lifting force. When the aeroplane move, the speed of air on the top is higher than the bottom. Speed of air on the top higher than the bottom. Based on Bernoulli principle. Berdasarkan prinsip Bernoulli. Pressure at the top of the wing, pressure at the top of the wing is lower compared to the bottom. And then the pressure difference produce a lifting force. Cikgu boleh je kan buat point. Ini kan kita jawab dekat bahagian C. So bahagian C korang kena jawab dekat test pad. So kalau boleh jangan buat point tapi dia macam contoh lah kan. Ni korang punya side tepi bahagian tu. So ni soalan berapa tadi? Soalan 12.2. So korang tulis 2. Macam tu. So dia jangan buat point tapi korang tulis dari kira 1 point kat atas, point kedua bawah dia. Yang ni korang boleh gabung lah. Yang berdasarkan prinsip Bernoulli ni boleh gabung. Macam tu. So dapat 3 markah. So sebab tu 3 markah. 3 markah. So bila pemeriksa tengok, dia akan bagi 1 point, 2 point, 3 point. Senang. Ada orang nak join.
So ni point juga. Ini point juga, tapi dia bukanlah betul-betul korang buat macam tu. Tak payah buat point tu. Kita tulis satu kira macam kalau dalam korang punya test pad ni. Okay, tulis satu point kedua tulis bawah dia, point ketiga tulis bawah dia. Nampak macam point juga. Okay, sini nampak macam point juga. And kalau bahagian essay korang buat table. Okay, cikgu macam mana nak identify eksperimen Bernoulli? Paper 3 tak ada Kalau chapter 3, eksperimen yang keluar is water and also Archimedes. Bernoulli tak ada. Alah, dah 297. Patut ambil gambar tadi. Cis. Okay. Ada yang keluar dah. 296. Okay. Cikgu, kalau different in pressure produce thrust, boleh? Tapi selalunya kalau ke atas, thrust tu selalu ke depan tau. Thrust tu ke depan. Kita nak ke atas lifting force. Daya angkat. Okay, daya angkat. Ke atas daya angkat. Kita nak kapal terbang tu terangkat. Kalau thrust ni engine. So kita ambil daya angkat. Lifting force. Okay, jap. Ada soalan tu. Jap. Lajunya. Sir, following the principle, if there is a storm, alright, we can reduce the chance the roof flies away by trying to increase the speed of air inside the house. Yes, betul? Tapi macam ni, problem ni macam ni kita nak increasekan air dalam rumah kalau ada ribut. Okay, so next question. Okay, name the principle, macam cakap tadi, Bernoulli. Tolong eja nama dia betul-betul. Bernoulli's principle. Nama orang kalau boleh, bubuhlah huruf besar. Okay, katalah tak ada S. Betul ke tak ada? Betul ke tak ada? Betul ke tak betul? Bernoulli tu tak ada S. Dia bagi markah ke tak? Okay, betul. Sebab dia tak kacau korang punya grammar. Okay, contohnya nama orang tu pun bubuh huruf kecil pun dia terima je, dia tutup mata je. Contoh macam ni. Ni dia terima je sebab ejaan tu betul and then tak ada S pun tak apa, tu grammar. Okay, bayangkan kalau fizik, check grammar. Apa cerita dia? Cikgu, ni salah. Kenapa cikgu? Huruf tak besar, S tak ada. Nanya korang. Cikgu, ada ke cara nak elak bumbung kena terbang? Bumbung kena terbang, kalau ribut cara nak elak bumbung terbang kan, buat rumah tak ada bumbung, buat flat. Okay. Itulah, korang risau bumbung terbang. Orang tengah risau COVID sekarang, korang risau bumbung terbang. Kan ada kawasan mana-mana yang cikgu tak tahu tengah ribut? Ada ribut ke? Okay, so bahagian ni kita nak pilih. Ni bahagian C, so korang kena pilih. So pilih mana yang terbaik. Okay, so siapa yang ada kawasan bumbung nak terbang, cikgu doakan semoga selamat. Doa yang terbaik. Okay, InsyaAllah korang, tadi kawan korang ada bagi suggestion tu, tambahkan udara di dalam rumah. Okay, supaya tekanan luar dengan dalam lebih kurang sama. Mungkin boleh ajak satu keluarga beramai-ramai tiup bumbung. Tiup-tiup ke atas kan. Higher speed. Kipas tala ke atas. Mungkin boleh buat. Okay. So kat sini PQRS. Okay, nak pilih mana. Okay, so yang pertama kena aerofoil lah. Okay. So aku tahu sebab Kak Nur selalu buat macam ni kan. Ya Allah, saya pun tahu. Okay, so dekat sini bentuk keratan dia ada yang nampak macam aerofoil pun ada dua. Okay, ada dua. Satu P, satu Q. Satu P, satu S. Yang ni entah bentuk mana. Ni pun tak ada. Okay, yang penting ni, keluasan sayap. Okay, Kakak buat apa tu? Sorry. Okay. Ya Allah. Okay. So, kita ambil P. Banyak dugaan dalam ni. Okay. So, P dengan S, so tinggal dua. Okay, apa efek luas? Right.
So ni selalu student kata, cikgu pengiraan, contoh kita ambil bawah ada pengiraan. Cikgu ni kira ni macam mana? Saya tengok soalan Bernoulli mana ada formula. Ni nak pakai formula apa? Okey. Pertama, bila kita cerita pressure asas dia ada pressure solid, pressure liquid, pressure gas. Okey, pressure solid, pressure liquid, pressure gas. So, sayap kapal terbang, sayap. Takkanlah sayap tu cair. Sayap tu pepejal. So, bila dia kira pressure, so korang akan guna formula yang sama untuk pressure, P equals to F over A. Okay, P equals to F over A. So, kita nak lifting force kan? Kita nak terangkat. So, PA equals to F. So, kalau kita nak banyak force, ataupun kita nak force dia lagi tinggi, apa yang korang kena buat adalah tinggikan luas. Besarkan luas. Ada formula babi. Ada. Bigger. Right. So bigger area akan ada bigger force. Okay, bigger area, bigger force. Okay, bigger area, bigger force. Lepas tu density. Density kita ambil rendah, low. Sebab apa? Sebab lebih ringan. Okay, so sayap tu lebih ringan, lebih mudah lah untuk dia terangkat. And then perbezaan laju udara dengan atas dengan bawah. Perbezaan laju udara bahagian atas dan bawah, beza dia kena besar lah. Bila besar, baru ada different pressure yang besar. Different in speed, akan ada different pressure. So kita dapat dekat situ. Jawapan dia adalah P. Okay. So kenapa nak ambil different speed ni besar, akan ada bigger different in pressure. Okay, bigger different in pressure. So jawapan dia P. So kalau contohlah yang ni, kenapa bahagian C ni lebih mudah? Contohlah, korang tak tahu pun reason dia. Tak tahu reason. Bentuk kereta rentas, bagi tahu bentuk ni. Luas besar. Rendah. Okay, perbezaan tinggi. Bagi tu je. Okay, jangan bagi nombor. Maksudnya dekat sini, bila dia tanya bentuk aerofoil. Okay. So bentuk dia aerofoil. Sekejap. Korang boleh nampak ke cikgu punya screen? Screen cikgu freeze tak? Nampak tak? Hello? Kau nampak cikgu ke? Itulah dia. Okey tak? Skrin gerak. Okey, skrin dah gerak. Cikgu punya skrin dah gerak. Besarkan sikit. Kecil sangat tulisan. Okey, aerofoil. Memberi kesan aerodynamic. Okay. Lepas tu luas, jangan bagi tahu ni, bagi tahu dia punya ni besar ke kecil. Bigger area. Okay, kenapa bigger area? Produce bigger lifting force. Okay. Lepas tu density low. Ya Allah, dia nak masuk. Sorry. Cikgu tak perasan dia masuk. Okay, buat table. Okay, sekejap lagi cikgu buat table. Okay, lepas tu bigger and then density, low density, jangan bagi nombor. Okay, low density, lower mass, ataupun boleh buat lebih ringan, jisim rendah lebih ringan. Okay, and kemudian perbezaan laju tadi. Okay, high different in speed, perbezaan laju yang tinggi, akan ada perbezaan tekanan yang tinggi. Okay. Bigger different in pressure. Okay.
Okay, so walaupun nombor dia bagi, kalau dekat soalan walaupun dia bagi nombor, bila kita nak buat table kita jangan bubuh nombor. Okay, nanti bila dia kata the most suitable, yang paling sesuai adalah P. Okay, baru bagi nombor. Because okay, baru bagi nombor. Because the shape is aerofoil. Okay. Lepas tu the area is, bagus bagi nombor dia. Area dia 40, 210, 10. Okay, area 40 meter square. Okay. Lepas tu apa lagi? Low density. Density dia kgm -3 and different in speed is 10. Okay, so macam tu. So lepas tu buatlah, okay, cikgu punya ni, cikgu typo sikit. S lah kan? Oh, kenapa S salah? S masalah dia banding dengan ni, dia punya area kecil sikit. Lepas tu density dia memang low, tapi dia punya speed difference dia tak tertinggi yang ni. Ni 10, ni beza dia 8. Okay, aerofoil dengan aerodynamic, yes, lain. Aerofoil adalah dia punya bentuk. Shape is aerofoil. Causing menyebabkan aerodynamic. Okay, jap. Kenapa kat sini? Mana pembaris aku? Okay. Cikgu nak ambil pembaris. Okay, pembaris. Alright. Buatlah table. Okay, buat table. Ya Allah. Macam itulah. Kalau soalan macam ni dekat bahagian A pun tak tulis nombor. Ya, betul. Kalau soalan macam ni dekat bahagian A, dia akan duduk dekat nombor 7. Nombor 8. So dekat nombor 8 tu pun jangan tulis nombor dia. Okay, jangan tulis nombor. Tulis dia punya ni, tinggi rendah. Jangan tulis nombor. Sama juga, bahagian A pun jangan tulis nombor. Okay. Dapat Wish. Kurang ni, hari ni kita belajar ni banyak. Okay, kita pergi form 5 sikit. For the shape is P. P. The most suitable is P. P is better. Cikgu, apa fungsi pilot selalu turunkan flap apabila nak terbang atau landing? Yang flap tu sama tu, tujuan dia untuk control pressure juga. Okay, dia nak control pressure, nak ada pressure different. And satu lagi flap tu untuk dia punya movement lah. Tu korang kena tanya banyak dengan pilot. Dulu cikgu pernah nak buat program bila habis SPM, cikgu panggil kawan-kawan yang pilot, yang kerja engineer, yang kerja as so many things, buat sesi macam sharing tau, for those yang join kelas cikgu lah. So tapi last year cikgu tak sempat nak buat. Okay. Saya nak jadi pilot cikgu. Yes, go jadi pilot. Okay, apa effect area of wing dengan pressure? Okay, so effect area of wing kat sini. Bawah ni ada kira-kira. Okay, kira-kira. Alright. So kira-kira dia, an aircraft installation, okay, an aircraft. Okay, lepas ni cikgu jawab yang impulsive force tadi So tadi ada yang tanya, cikgu tak jawab lagi. An aircraft installation department choose wing P to be installed. Apa benda lah soalan, bagi jawapan siap-siap. Okay, P to install aircraft which has maximum mass 800 kg. Okay, if the air pressure below the wing is more than air pressure above the wing by this one. So ini maksudnya apa? Ini pressure different, perbezaan tekanan. So inilah pressure dia. Ini perbezaan tekanan.
Maksud dia, lepas dia tolak, pressure atas dengan pressure bawah, contoh kata pressure bawah ni 4000 Newton meter negative 2, pressure bawah. Pressure atas ni 3500 Newton meter. So dekat situ ada different. So different dia adalah 500. 500 siapa yang besar? Yang besar belah bawah ni lah besar. Pressure different dia 4000 tolak 3500. Ni contoh nombor 4000 dengan 3500 ni contoh. So bila tolak dapatlah 500 tu. Okey, sebagai contohnya tolak dapat 500 tu. Okey, soalan dia kata kirakan daya. Okey, kirakan daya. So P is equals to F over A. So kita nak cari force. It will be P times A. So dia dah pilih sayap P. So sayap P tadi dia punya luas adalah 4. Okay, is that the net pressure? Yes, it's like a net pressure. Okay, perbezaan daya tu net pressure. Okay, so tadi luas dia 4 Cikgu pun tak ingat dah. Sekejap. Betul ke 4? 40. Luas dia 40. Okay, 40. Okay, luas dia 40. So kita cari dia punya force. Force dia PA. So dia punya lifting force adalah pressure 500. Okay, cikgu buat unit kat sini, Newton meter square. Darab 40 meter square. So meter square potong, so tinggallah force. So dapat 2000 Newton. Okay, 2000 Newton. Okay. So itu dia punya daya yang bertindak dari bawah. Okay, and then tentukan the resultant force and its direction that exert to the wing of aircraft. Okay, tentukan daya paduan dan arah yang bertindak terhadap sayap kapal terbang. Okay, so daya paduan dia. Oh, daya paduan is this. Okay, result force is something like, contoh Okay, kalau saya pilih soalan jap. Kalau saya pilih dekat soalan C salah, maksudnya kira-kira jadi salah ke? Oh tak. Tak salah sebab dia dah bagi dekat sini, dia kata the aircraft choose wing P. So korang ambil wing P. Okay, ambil wing P. Dia dah bagi tahu. Guna P. Okay, tentukan daya paduan dan arah. So perbezaan tekanan tadi, ini perbezaan tekanan. Okay, kirakan daya yang bertindak dari bawah. So perbezaan tekanan dia. So daya yang bertindak dari bawah adalah ni, dah kira 2000. Okay, 2000 Newton. So dia suruh kirakan daya paduan dan arah yang bertindak. Okay, so daya paduan dia, daya dia dari bawah. So pertama kat sini daya paduan kena tahu dulu. Dia bagi mass. Dia bagi ketumpatan. Ketumpatan sayap kapal terbang tadi adalah 2100. Okay, ini penting 2100. 2100. Yes, tu tanya sir, that means soalan selepas tu dah bagi tahu kita about the answer for table, the most suitable is P. Mana cikgu dapat ni? Ini contoh. Ini contoh. Sorry ini contoh. Ni contoh kenapa dia kata 500 tu, apa maksud 500 tu? Okay, ada yang tanya, cikgu mana cikgu dapat 4000 dengan 300.5 tu? Ni contoh. So beza dia cikgu nak tunjuk mana dapat 500 tu. Contoh berbeza. Okay. So contohnya atas 300, 3000.5. Bawah 4000. So beza dia 500 lah. Okay, so yang pertama kat sini, dia bagi ketumpatan 2100. Ni penting. Penting apa? Korang kena cari dia punya mass. Darab dengan 40. 40. Sorry. Thank you. Siapa yang tegur? 40. So 20,000. 20,000 Newton. Okay. Thank you pada yang tegur. Cikgu pun baru perasan. Okay, so ada density
Okay. Okay, so kat sini daya apungan. So nak bagi kapal terbang tu terapung. Okay, force, density, volume, gravity. Okay. Calculate vertical acceleration. Okay, vertical acceleration F sama dengan MA. Sekejap. Okay, kejap. Kat sini kenapa aku blur pula ni? F equals to MA, so kita nak cari mass. Kenapa cikgu rasa maklumat tak lengkap ah? Okay. Pressure P F over A. Mass dia dah bagi. Mass dia dah bagilah. Cheese. Terima kasih siapa yang beritahu cikgu. 800. Okay. So dia macam ni. So mass dia, kita nak cari sayap kapal terbang. Okay. So sayap kapal terbang mg. Tu rasa maklumat tak lengkap. Mass darab dengan gravity 10. So 8,000 berat dia. Okay. Berat dia 8,000. Berat dia 8,000. So tadi because of pressure different. Okay, because of pressure different, dia ada force ke atas sebanyak 20,000. So what is the net force? Berapa dia punya daya paduan? Resultant force. So the resultant force will be 20,000 ke atas tolak 8,000 ke bawah. So korang dapat resultant force will be equal to 12. Okay, 12,000 Newton. Okay, so dari situ boleh kira vertical acceleration F equals to MA 12,000 sama dengan G same 800 darab A. So pecutan dia 12,000 bahagi 800. Dan korang akan dapat